Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pagi ini, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 kita ini. Dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung pembelajaran kita sebelum ini, iaitu dalam bidang tamadun kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah. Sebelum ini kita dah belajar sejarah penubuhan kerajaan Umayyah. Kemudian kita dah belajar 4 orang khalifah. Kita dah belajar dan sumbangan mereka, jasa mereka kita dah senaraikan. Jadi hari ini kita teruskan kepada faktor kegemilangan kerajaan Umayyah. Okey, faktor kegemilangan kerajaan Umayyah. Okey, disebut dalam buku teks ada 6 faktor. Ada 6 faktor kegemilangan kerajaan Umayyah. Yang pertama faktor agama, yang kedua faktor politik, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor pendidikan, yang kelima faktor ketenteraan, yang keenam faktor sosial. Okey, mari kita mulakan satu persatu. Okey, kegemilangan, kecemerlangan, kegemilangan kerajaan Umayyah ada 6 faktor seperti disebut tadi, yang membawa kepada kekukuhan kerajaan ini hingga dapat bertahan memerintah negara Islam 90 tahun lebih. 90 tahun lebih. Yang pertama faktor agama. Okey, faktor agama, bagaimana khalifah-khalifah kerajaan Umayyah amat mementingkan agama, dikukuhkan agama untuk memperkukuhkan jati diri rakyat. Contohnya kerajaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan pembukuan hadis. Jadi Umar bin Abdul Aziz meniupkan, mempergiatkan keilmuan, seperti pengajian Al-Quran, hadis, dibukukan hadis pada waktu ini untuk mengukuhkan agama. Contoh yang kedua, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Nabawi untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Okey, Khalifah Al-Walid naik taraf dan bina masjid, institusi masjid seperti Masjid Nabawi, Masjid Nabi di Madinah. Kenapa? Untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Dengan keagamaan kukuh di kalangan rakyat, maka rakyat mempunyai kekuatan dalaman, memiliki jati diri yang sekaligus mendorong kepada kukuhnya kerajaan. Okey, itu faktor agama. Yang kedua faktor politik. Tengok apa yang dibuat oleh kerajaan Umayyah ni untuk memperkukuhkan politik. Politik yang kukuh mendorong kepada kerajaan yang kukuh. Maka gemilangan kerajaan itu kalau politiknya stabil dan kukuh. Antaranya yang dibuat oleh kerajaan Umayyah ialah pemilihan Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Okey, yang pertama dibuat ialah pemilihan ibu kota. Dipilih Damsyik pada masa Muawiyah, dan di Damsyik ini
dijadikan pusat pentadbiran negara dan lebih kukuh dan lebih sistematik. Okey, yang kedua, pelantikan gubernur yang berwibawa berjaya menghapuskan beberapa pemberontakan puak Khawarij dan Syiah. Pada waktu ini bukan tak ada pemberontakan ada, terutamanya yang ditimbulkan oleh puak Khawarij dan Syiah. Tetapi apa yang dibuat oleh kerajaan Umayyah ialah mereka melantik gubernur yang ada karisma, yang ada kewibawaan. Maka gubernur ini berperanan menghapuskan pemberontakan. Okey, yang ketiga, di segi politik, berjaya meluaskan wilayah Islam di Rom, China, India, Afrika Utara dan Eropah. Ini kejayaan kerajaan Umayyah. Apabila mereka berjaya menguasai wilayah-wilayah yang luas, maka kukuhlah kerajaan, gemilanglah kerajaan. Itu faktor politik. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi, apa yang dibuat oleh kerajaan ialah pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan, seperti pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi pengurusan keuangan di bawah Baitul Mal cekap, sehingga kan kemewahan negara melimpah luah. Okey, pendapatan lebih daripada keperluan. Memang kaya lah. Okey, yang kedua, kerajaan berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Jadi kejayaan kerajaan boleh memanfaatkan hasil-hasil dalam pertanian, dalam perdagangan. Hasil-hasil ini digunakan untuk membangunkan negara. Itu faktor ekonomi. Faktor seterusnya ialah faktor sosial. Faktor sosial mendorong kepada gemilangnya kerajaan. Apa yang dibuat oleh kerajaan ialah penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan penyediaan kemudahan asas seperti masjid, jalan raya dan hospital. Jadi kerajaan jaga kebajikan rakyat, bagi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Okey, bagi kemudahan kepada orang-orang yang memerlukan, macam buat masjid, jalan raya, hospital, sekolah dan sebagainya. Yang kedua, hubungan erat antara pemimpin dan rakyat mewujudkan suasana perpaduan dan harmoni dalam masyarakat. Jadi masyarakat hidup dalam keadaan aman damai kerana adanya hubungan antara pemimpin dan rakyat, tidak ada gap. Maka wujud suasana harmoni yang mendorong kepada gemilangnya kerajaan. Yang seterusnya, faktor ketenteraan. Kukuh faktor ketenteraan zaman kerajaan Umayyah. Apa yang dibuat ialah pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat jihad dalam mempertahankan agama dan negara. Pada waktu ini angkatan tentera ini memang disiplin, ada semangat jihad. Jihad, rela berkorban demi mengangkat martabat agama dan negara. Okey, mempertahankan negara dan agama. Jadi ini yang diperlukan dalam ketenteraan. Ada semangat jihad dan disiplin. Yang kedua, kemudahan pengkalan tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Apa yang dibuat oleh kerajaan ialah menyediakan kemudahan tentera, termasuklah kemudahan pengkalan tentera dan kemudahan kapal perang. Jadi kapal perang pada waktu ini, ketenteraan alatnya canggih, menjadi kegerunan kepada musuh-musuh. Okey, membawa kepada kegemilangan kerajaan. Yang seterusnya, adaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan daripada Parsi dalam ketenteraan. Jadi kalau nak melancarkan peperangan, ada strategi yang disusun. Okey, walaupun meniru pun okey, strategi yang baik. Okey, mereka tiru cara peperangan yang dilakukan oleh tentera Parsi. Okey, membawa kepada kejayaan tentera Islam, terutamanya dalam membebaskan negara-negara daripada cengkaman musuh. Okey, dan faktor kegemilangan yang keenam ialah menjadikan masjid dan istana pendidikan, mengukuhkan pendidikan.
Antaranya yang dibuat ialah menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Dikembangkan ilmu pengetahuan pada waktu ini, disediakan prasarana yang cukup untuk orang belajar. Orang belajar boleh belajar di masjid, hatta di istana sekalipun. Galakan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai berbagai ilmu naqli seperti Al-Quran, tafsir, hadis dan nahwu. Okey. Ini galakan khalifah. Khalifah beri galakan khusus untuk rakyat. Okey. Belajar ilmu naqli, ilmu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil sebagai ilmu naqli. Antara khalifah yang banyak memberi galakan ialah Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah 6 faktor membawa kepada gemilangnya kerajaan Umayyah, kukuhnya kerajaan. Walaupun pada awal-awal pemerintahan kerajaan berada dalam keadaan huru-hara, tapi berdaya distabilkan oleh kecekapan pemerintah pada waktu itu. Okey. Dan malang sekali selepas berlaku faktor-faktor gemilangan di akhir-akhir pemerintahan, banyak berlaku faktor yang membawa kepada kejatuhan pula. Okey. Akhirnya pada selepas 90 tahun lebih memerintah, kerajaan Umayyah jatuh juga. Okey, apakah faktornya? Dan faktornya ada 3 faktor. Okey, yang pertama faktor politik, sosial dan akhlak. Politik, sosial dan akhlak. Okey. Politik boleh bawa kepada kekukuhan kerajaan. Tapi politik kalau tak kena caranya juga boleh bawa kepada kejatuhan. Okey, apa yang berlaku? Okey, yang membawa kepada kejatuhan di segi politiknya, sistem melantikkan khalifah secara monarki menimbulkan perbuatan kuasa dan persaingan dalam kalangan anggota keluarga. Jadi, apa yang diamalkan oleh kerajaan Umayyah, dia tidak mengikut apa yang dilakukan oleh kerajaan Khulafa' Rashidin. Khulafa' Rashidin memilih khalifah mengikut kelayakan. Tetapi Umayyah memilih untuk memilih khalifah berdasarkan monarki, berdasarkan keturunan. Okey, apabila ayah mati diganti oleh anak, anak mati diganti oleh cucu dan seterusnya. Yang akhirnya keadaan ini membawa kepada perebutan kuasa antara anak-anak khalifah. Okey, ramai yang nak jadi khalifah menggantikan ayah, melibatkan berlaku perebutan kuasa, persaingan yang akhirnya melemahkan kerajaan. Okey, akhirnya melemahkan kerajaan. Ini yang perlu kita ambil iktibar. Kalau banyak sangat berebut kuasa, banyak sangat persaingan dalam mendapatkan kuasa, akhirnya kita akan lemah. Yang kedua, pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawarij serta golongan yang tidak berpuas hati dengan penubuhan kerajaan Umayyah. Okey, pemberontakan ini tidak selesai. Walaupun tadi sebut faktor kegemilangan, governor-governor yang dilantik berjaya menghapuskan pemberontakan, tapi pemberontakan ini tidak selesai. Masa kerajaan kuat, dia bawa gerakan di bawah tanah. Dan akhirnya apabila lahir khalifah yang tidak kuat, mereka ambil peluang meneruskan pemberontakan. Akhirnya membawa kepada kelemahan kerajaan dan akhirnya jatuh. Okey, itu faktor politik. Yang kedua, faktor sosial. Okey, faktor sosial kemasyarakatan. Antara faktor yang membawa kepada kejatuhan ialah sikap taksub antara kabilah Arab Utara dan Selatan sehingga mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit untuk menumbangkan kerajaan. Jadi berlaku taksub orang Arab Utara, orang Arab Selatan taksub kepada puak masing-masing. Okey. Menyebabkan sama-sama Arab pun bergaduh. Berlaku gerakan sulit menjatuhkan kerajaan. Yang kedua, di segi sosialnya, sikap diskriminasi sebahagian khalifah terhadap golongan mawali seperti bangsa Parsi dan Barbar dalam pemilihan jawatan governor. Jadi ada diskriminasi, layanan yang tidak sama antara khalifah
terutamanya kepada golongan Mawali. Golongan kita tengok lepas ni siapa itu golongan Mawali, yang terdiri daripada bangsa Parsi dan Babar dalam memilih jawatan governor. Governor tidak diberikan kepada golongan ni. Okey. Governor lebih diberikan kepada golongan orang-orang Arab, menyebabkan berlaku tidak puas hati. Okey, seterusnya yang ketiga, faktor kejatuhan dari segi akhlak. Khalifah mengamalkan cara hidup mewah dan boros dalam perbelanjaan hingga menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat. Ini sebahagian khalifah. Ada khalifah yang okey, macam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu khalifah yang warak, mereka yang bagus. Tetapi ada juga antara mereka khalifah yang memiliki akhlak yang tak berapa elok. Okey, antaranya ialah hidup bermewah-mewah, dalam istana banyak permewahan, boros berbelanja, menyebabkan rakyat rasa tak puas hati. Okey. Yang kedua, keruntuhan moral dalam kalangan khalifah kerana cenderung kepada hiburan dan kekejaman. Jadi moral sebahagian khalifah, terutamanya khalifah-khalifah yang terakhir itu, okey, yang begitu teruk, lebih suka berhibur dan memiliki perwatakan yang kejam, menyebabkan rakyat tidak puas hati dan akhirnya membawa kepada kelemahan dan kejatuhan kerajaan Umayyah. Okey, itu adalah faktor kejatuhan. Jadi mengambil iktibar daripada itu, kita kalau nak kegemilangan, ikutlah apa yang dibuat oleh kerajaan Umayyah ini, faktor kegemilangannya. Jangan dibuat faktor kejatuhan yang akhirnya membawa kepada keruntuhan. Okey, kita dah belajar sikit sebanyak tentang kerajaan Umayyah. Jadi apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada kerajaan Umayyah ini, pemerintahan kerajaan Umayyah ini? Yang pertama, kita hendaklah, okey, kalau disebut iktibar atau pengajaran, minta semua letak di hadapannya, kita hendaklah memartabatkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan kepimpinan agar syariat Islam dapat ditegakkan. Iktibar kita yang pertama, ketika kita memimpin, tegakkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, martabatkan seperti yang dibuat oleh sebahagian khalifah Umayyah. Apabila mereka menegakkan Al-Quran dan Sunnah, negara menjadi kuat. Tetapi apabila mereka membelakangkan Al-Quran dan Sunnah, mereka menjadi lemah dan akhirnya jatuh. Yang kedua, kita adalah mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada khalifah Islam, seperti zuhud, tegas, berilmu dan bijaksana. Okey, kita kena contohi sifat-sifat khalifah Islam Umayyah ni yang kita senaraikan dalam perbincangan kita, 4 orang khalifah yang ada perwatakan yang begitu tinggi yang membawa kepada kekukuhan kerajaan. Seperti ada sifat zuhud, tegas, berilmu, bijaksana. Ini penting untuk dijiwai dan diwatak oleh seseorang khalifah. Yang ketiga, kita hendaklah menjaga hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat agar hidup harmoni. Okay, hubungan antara pemimpin dan rakyat kena jaga agar hidup rakyat ataupun hidup dalam negara itu menjadi harmoni. Tapi kalau tidak dijaga, pemimpin dengan kemewahannya duduk di istana bermewah-mewah, rakyat tidak dihiraukan, akhir sekali membawa kepada ketidakpuasan hati, membawa kepada kejatuhan. Kita hendaklah, yang keseterusnya, kita hendaklah menjaga kebajikan sesama rakan agar mengeratkan kasih sayang. Jadi jaga kebajikan, macam kerajaan Umayyah jaga kebajikan rakyat, kita pun sama-sama rakan pun jaga kebajikan rakan kita. Dengan ada jaga kebajikan macam ini, kasih sayang kita akan menjadi erat. Itu iktibar. Dan iktibar yang terakhir yang kita boleh simpulkan dalam kerajaan Umayyah ini ialah kita hendaklah memiliki semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Okey? Kita kena ada semangat jihad. Jihad maknanya kesungguhan untuk
membuat sesuatu demi agama dan negara, kita buatlah sesuatu usaha bersungguh-sungguh, okey, akhir sekali membawa kepada kekukuhan dan kedaulatan negara terjaga. Maka kita sudah senaraikan iktibar-iktibar ini membetulih menjadi panduan kepada kita. Okey, sebelum kita tamatkan ada sedikit nota kaki. Nota kaki di sini tadi disebut golongan mawali yang diskriminasikan oleh khalifah. Siapa itu golongan mawali ni? Golongan mawali ialah orang bukan Arab. Dia memeluk agama Islam dan memiliki keistimewaan yang sama dengan Arab Muslim, tetapi dikehendaki membayar cukai tambahan. Okey, dia orang bukan Arab, dia masuk Islam. Okey. Tetapi mereka ni oleh kerana dia bukan Arab, dia kena bayar cukai. Itu yang menyebabkan golongan-golongan ini tidak puas hati dengan kerajaan. Sebab kerajaan diskriminasikan mereka, dilayan berbeza. Kenapa orang Arab kena tidak bayar cukai, tapi kalangan mawali ni yang bukan Arab ni kena bayar cukai? Itu menjadi faktor kepada ketidakpuasan hati mereka. Jadi untuk setakat itu tajuk kerajaan Umayyah ini banyak fakta, banyak benda yang dibentangkan dalam tajuk ini. Jadi menjadi kewajipan kepada kita lah kena ingat untuk kita dapat jawab peperiksaan. Yang pertama sekalinya ialah kita lengkapkan nota kita ni, tulis elok-elok nota, dan insya-Allah anda boleh baca. Jadi untuk setakat itu habislah kerajaan Umayyah. Selepas ini kita belajar kerajaan Abbasiyah pula dalam bidang tamadun ini, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.